Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Baru-baru ini viral seorang lelaki yang dikatakan Mesiah ataupun penyelamat bagi orang Yahudi, yang mana dia dianggap sebagai penyelamat bumi bagi orang-orang Yahudi dan disambut dengan meriah di bangsa mereka di Palestin. Siap ditampal dengan gambar dan beberapa poster yang menunjukkan kesungguhan mereka untuk menyambut seorang penyelamat baharu yang sesuai dengan apa yang kitab mereka katakan. Untuk pengetahuan semua, Yahudi ataupun Israel ini dan juga Nasrani ataupun Kristian ini sebenarnya adalah agama samawi yang bermaksud mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Sebab agama yang mereka pegang sekarang adalah agama yang pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini. Seperti Yahudi, banyak nabi-nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka. Antaranya Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan banyak lagi nabi, termasuklah daripada bangsa Yahudi juga Nabi Isa alaihissalam, yang mana sekarang menjadi agama Kristian. Dan sebenarnya mereka semua percaya bahawa Allah adalah Tuhan semesta alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Yang bermaksud, dan jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Tapi agama-agama ini tidaklah sama dengan apa yang pernah dibawa oleh Nabi sebelumnya, sebab telah diubah dan ditokok tambah mengikut apa yang mereka nak, mengikut apa yang sesuai dengan akal fikir mereka. Tapi sebenarnya Yahudi dan Kristian ini ada persamaan, iaitu tentang kemunculan semula Nabi Isa AS, ataupun disebut sebagai Mesiah ataupun Moshiach, dan pelbagai nama lagi yang disebutkan dengan bahasa mereka. Jadi sahabat semua, hari ini kita nak bahas siapakah yang muncul baru-baru ini di negara Palestin yang mendapat sambutan hangat daripada orang-orang Yahudi. Sahabat semua, yang muncul baru-baru ini bagi Yahudi adalah Mesias. Mesias ini disebutkan di dalam kitab Ibrani mereka, yang bermaksud pendeta ataupun raja daripada susul garur keturunan Nabi Daud yang mereka dakwah. Raja ataupun pendeta Mesiah dalam kepercayaan Yahudi adalah seorang pemimpin yang akan menyatupadukan semua bangsa Israel, semua suku Yahudi, dan akan menyelamatkan mereka dan mengembalikan ajaran Yahudi kepada yang sebenarnya. Yang dianggap oleh mereka raja itu sebagai sebuah dogma ataupun bukti yang nyata tentang kemunculan Mesiah penyelamat bangsa Yahudi. Kenapa mereka mendakwa begitu? Sebab lelaki ini yang bernama Yanuka Rav Lomo Yehuda adalah orang yang ada kelebihan luar biasa dan disamakan dengan Nabi Isa. Sebab Yanuka Rav ni mampu untuk memukau sesiapa sahaja yang mendengar setiap pidatonya, dan mampu untuk menyembuhkan orang buta, mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh, mampu untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Kiranya dia ada sakti lah, ada magic, ada kelebihan. Antara kelebihan yang besar Yanuka ni adalah mampu membaca kitab lama Taurat, dan dia mendakwa tidak pernah belajar tentang kitab Taurat pun, yang mana bila mereka semak oleh orang Yahudi ni betul, maka mereka pun percaya. Dan kelebihan yang paling besar didakwa oleh mereka adalah Yanuka Rav ini mampu terus berhubung dengan Tuhan. Itu kelebihan yang besar yang mereka nampak kepada Yanuka Rav ni. Full power. Sebab itulah banyak yang percaya dan mengakui kelebihan sosok tubuh Yanuka Rav ini sebagai raja ataupun sebagai Mesiah, sebagai pemimpin yang baru. Tapi sebenarnya ada juga Yahudi yang tidak percaya dengan Yanuka Rav ini dan menganggap dia adalah fake, palsu. Sebab Yanuka Rav ini mengajar dan muncul tidak sesuai seperti Mesiah yang sebenarnya. There are also people now in Israel who are claiming to find Mashiach, that they found Mashiach. Mashiach is going in Eretz Israel. Mashiach is already here. If you hear that Mashiach is here, trust me, he's not here. Mashiach will come when no one will know that he already came. When he will come, no one will notice. Someday it will be after redemption. You're gonna look back and say, whoa, how did it all happen? That's how Mashiach will come. Mashiach is teaching in Netanya. Mashiach is teaching in Petah Tikva. Classes of the Mashiach, guys. He is not the Mashiach, not him and not others who are claiming to be Mashiach. Dan juga selain itu, rata-rata orang Kristian tidak mempercayai Yanuka Rav ni. Mereka tidak mempercayai Yanuka ini adalah Mesiah yang sebenarnya. Sebab dalam Bible ada disebutkan juga mengenai tanda akhir zaman akan munculnya nabi-nabi palsu dan menunjukkan sihir dan kehebatan mereka. Apalagi orang Islam memanglah tidak akan percaya, tidak bertepatan dengan Islam. Orang Islam jangan percaya pula dia ini adalah Nabi Isa, tapi percayalah dia adalah Dajjal kecil. Sahabat semua, pada zaman ini mereka ni yang mengaku sebagai Mesiah, mengaku sebagai raja, pendeta dan sebagainya adalah Dajjal kecil, dan akan muncul dan muncul lagi dan lagi. Kiranya banyaklah
Mereka ini juga digelar sebagai Al-Kazab dengan maksud penipu oleh Nabi SAW. Kira-kira 30 orang seperti ini akan muncul nanti di zaman kita. Sekarang ni baru beberapa orang sahaja yang keluar dan tunjuk kehebatan orang. Nanti ada ramai lagi yang keluar. Jadi sebagai orang Islam, kita kena percaya apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita mengenai Dajjal ini. Sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya para Dajjal pendusta. Jumlah mereka hampir mencapai 30 orang dan mereka semua akan mendakwa bahawa dirinya seorang Nabi. Jadi betullah apa yang Nabi SAW bagi tahu. Mereka mendakwa daripada keturunan Nabi. Saudara semua, mereka masing-masing mendakwa Mesias ini adalah raja dan juga penyelamat. Sedangkan dalam Islam, Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan turun ke bumi nanti sebelum berlakunya kiamat. Boleh tengok surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Setelah berlakunya kerosakan yang Dajjal lakukan di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Nabi Isa AS turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Nabi Isa menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah titisan itu bagai manik mutiara. Tidak seorang kafir pun yang akan mencium nafas Nabi Isa melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata memandang. Jadi bila Nabi Isa AS datang, Nabi Isa akan solat subuh di sebuah masjid dan juga berjumpa dengan Imam Mahdi dan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, senantiasa ada segolongan daripada umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam AS. Kemudian pemimpin golongan berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa AS, kemarilah, solatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Jadi tidak samalah Mesias Yahudi yang mereka cakap dengan Nabi Isa yang Nabi SAW sebutkan. Sahabat semua, Nabi Isa akan bergabung dengan Imam Mahdi yang senantiasa memerangi perkara yang batil, dan kehadiran Nabi Isa adalah tanda besar kiamat akan tiba. Sahabat semua, apabila datangnya Nabi Isa, apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa AS? Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dekat saatnya di mana akan turun pada kalian, yaitu Isa ibnu Maryam AS sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Jadi daripada hadis tersebut banyak sebenarnya hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita tentang penurunan Nabi Isa AS pada akhir zaman nanti. Yang pertama ialah membantai Yahudi yang mana mereka beranggapan bahawa mereka telah membunuh Isa AS, padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pemimpin mereka, iaitu Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa AS dari langit adalah untuk dimakamkan di bumi, kerana tidak ada makhluk daripada tanah yang mati di alam selain daripada dunia. Dan turunnya Nabi Isa AS tidak membawa syariat yang baru, kerana agama Islam penutup segala agama, dan Nabi Isa AS menjadi hakim umat ini kerana tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Juga tempoh Nabi Isa AS di muka bumi adalah selama 40 tahun sahaja. Sahabat semua, zaman Nabi Isa AS adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta berlimpah ruah, serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci dan dengki di kalangan manusia. Jadi sahabat semua, kita akan menghadapi dajjal-dajjal kecil ini. Jadi marilah sama-sama kita mengamalkan surah Al-Kahfi bagi benteng pertahanan diri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan sebenarnya banyak lagi hikmah dan perkara yang akan berlaku akan datang. Apa yang saya kongsikan hanyalah sedikit sahaja kerana keterbatasan dan kurangnya ilmu. Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Hanya kepadanya lah kita berharap dan meminta. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat semua, perkara yang berlaku akan datang ke depan nanti, kita mestilah tenang sebab semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan amal ibadah kita, memperjuangkan membela agama Islam supaya kita tergolong daripada golongan orang yang senantiasa
membela agama. Semoga Allah lindungi kita semua daripada pelbagai fitnah dan juga pelbagai perkara buruk yang akan datang berlaku. Semoga kita juga tergolong daripada golongan yang tegas membela Islam hingga akhir hayat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.